Alhamdulillah, bila kita bercakap tentang perkara yang bersangkutan dengan cara hidup Islam, maka kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam surah Ali Imran ayat 18 sebagai contoh. Firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah, yang diterima oleh Allah ialah Islam. Bila kita sebut perkataan agama, ia adalah cara hidup. Din bukanlah sebagai religion yang memberi maksud hanyalah suatu tokus ataupun kita sebut sebagai perbuatan-perbuatan tertentu. Tetapi bila kita sebut perkataan din ialah cara hidup kita. Bagaimana kita bangun daripada tidur sehingga kita kembali tidur. Bagaimana cara kita berniaga, untungnya, ruginya. Bagaimana cara kita bernikah kahwin. Bagaimana cara kita mendidik, membela anak-anak sehingga sampai peringkat bagaimana kita mentadbir negara. Bagaimana kita menguruskan ketenteraan. Dan semua perkara yang bersangkutan dengan kehidupan kita seharian. Sebab sifat Al-Quranul Karim sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran melainkan kami jelaskan. Tidak ada sesuatu ruang dalam kehidupan manusia melainkan Allah Ta'ala jelaskan. Kerana itulah Allah Ta'ala menyebut dalam surah yang sama pada surah Ali Imran ayat 85, Allah Ta'ala menyatakan wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari kehidupan, cara hidup yang lain daripada Islam, maka Allah Ta'ala tidak akan menerimanya. Bahkan dia di hari akhirat kelak menjadi orang-orang yang rugi. Kerana setiap perbuatan dalam Islam itu adalah perintah. Dan setiap perbuatan dalam Islam itu adalah pahala. Dan setiap perbuatan dalam Islam itu adalah kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dan setiap perbuatan yang berlandaskan, yang tunduk kepada Islam itu akan mewujudkan keamanan, kestabilan, keharmonian kepada masyarakat semuanya. Maka kerana itu wajib kita hidup dengan cara Islam. Allahu a'lam. Subhanallah, Ustaz. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala aturkan dalam kehidupan kita ni sebenarnya semuanya untuk kita, Ustaz. Dan tidak ada kita kata satu perkara yang paksa ataupun denda dan sebagainya, kerana itu merupakan salah satu daripada kebaikan daripada Allah untuk makhluk itu sendiri. Subhanallah. Itu saya faham untuk mukadimah yang Ustaz sebutkan tadi. Dan kita ada soalan yang pertama daripada rakan Facebook kita pada pagi ni, Ustaz, iaitu Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah cara hidup Islam yang sebenarnya? Apakah yang diperlukan untuk kita menjalani cara hidup Islam yang sebenar selain daripada mengamalkan hidup yang sederhana, menurut kepada semua perintah Allah dan menjauhi larangannya serta menunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang Muslim? Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Islam itu ialah satu lafaz yang umum. Perkataan Islam memberi maksud al-inqiyad wal-imtithal li awamirillah. Tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Dan Islam ini Allah Ta'ala turunkan semenjak Allah Ta'ala menciptakan manusia Adam AS. Yang pertama Islam ialah Adam AS sehinggalah kepada umat akhir zaman. Di mana kalau kita lihat dalam bukti sejarah, ahli sejarah membahagikan manusia kepada beberapa zaman. Mereka namakan zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Bila mereka merujuk pada zaman Paleolitik, mereka mendapati zaman itu manusia tidak punya agama. Tetapi aneh, apa yang mereka syarahkan tentang makna agama ialah tidak ada sembahan barang-barang sembahan berhala. Artinya tidak dijumpai dalam kubur mana-mana unsur-unsur keberhalaan. Berarti di situ apa yang disebut oleh Allah, fitrah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua kelahiran itu dalam Islam. Fa abawahu yuwahidanihi aw yunassiranihi aw yumaddisanihi. Maka kerana didikan ibu ayah menjadikan seorang itu menjadi Yahudi, menjadi Kristian atau Majusi. Artinya secara bukti sejarah, para ahli sejarah menyaksikan ataupun membuktikan bahawa tidak wujud agama keberhalaan. Betul. Semuanya kosong, artinya yang ada ialah tauhid kepada Allah Ta'ala. Baik, bila kita sebut Islam, kita jangan melihat Islam dari sudut bahawa ini agama yang baru dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam semenjak Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah. Kan ia memberi maksud tunduk. Sebab itu nama Islam begitu hebat. Ia merujuk kepada sifat. Dia tidak merujuk kepada nama individu. Tidak seperti Buddha, Gautama Buddha, atau Christian, Christ, ataupun kepada Hindu yang merujuk pada bangsa Hindu ataupun Hunud. Tapi Islam ialah perbuatan, sifat. Seorang itu tunduk kepada Allah. Itulah Islam. Dan Islam dirangkumi dengan 3 perkara utama. Yang pertama disebut akidah. Akidah ini dengan secara umumnya untuk kita faham ialah perkara yang bersangkutan dengan rukun iman. Betul.
Kemudian kita ada syariat. Syariat itu dengan mudah untuk kita fahami, kita ada rukun Islam. Jadi perbuatan-perbuatan utama, arahan-arahan perintah Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kita ada akhlak. Dan akhlak ini yang disebut oleh Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Wa fi riwayatin mahasinal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ya, manusia dengan kehidupan, evolusi kehidupan, mereka punya akhlak. Tetapi akhlak mereka akhlak yang berkepentingan. Sebagaimana seorang yang berniaga, akhlaknya hanya untuk menarik pelanggan. Sebagai seorang yang bercinta, sebagai contoh, akhlaknya cuma menarik pasangan. Ataupun orang-orang yang takut dibenci oleh manusia, akhlaknya cuma mengelakkan kebencian manusia. Tetapi Islam membuat akhlak kesempurnaannya ialah hubungan direct seorang manusia dengan Allah. Keikhlasan. Dan juga Islam membawa nilai akhlak itu melakukan sesuatu tidak kerana manusia, pujian manusia, sanjungan manusia, tetapi kerana ingin melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu akhlak dalam Islam cukup berbeza. Cukup indah, dan akhlak dalam Islam menggambarkan ketamadunan manusia yang cukup tinggi. Bukan tamadun yang rendah. Sebagaimana kita lihat ramai bangsa dan tamadun, ia wujud hilangnya akhlak. Sebab itu sebagaimana dikata oleh syair, innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum wa idza zahabat zahabu. Bahawa kehebatan satu bangsa kerana akhlaknya. Bila akhlaknya hilang, maka hilanglah bangsa tersebut. Allahu Akbar. Menyebut tentang beramal dengan Islam, tuntutan Islam. Ada kata bahawa dengan ikut Islam maka kita mungkin mundur ke belakang. Mungkin kalau dalam perniagaan kita akan rugi. Betul. Kerana mereka melihat kalau berniaga cara Islam itu cuma sedekah, beri percuma semua. Betul. Baik, asas ini ataupun keyakinan ini datang daripada syubhat, kekeliruan yang telah didoktrinkan dalam pemikiran umat manusia. Betul. Seolah-olah bila melihat Islam, ia melihat kepada suatu perkara yang bersifat kerohanian. Jumud kerohanian seperti tidak praktikal dengan urusan duniawi. Betul. Ini kerana kepahaman mereka terhadap dasar sekular di Barat. Baik, di Barat mereka cukup kecewa dengan golongan gereja. Bila golongan gereja menjadikan ketamadun yang mereka hendak bina sentiasa dihalang. Sehingga bila mana mereka nak melakukan suatu eksperimen kepada jenazah atau mayat, ditolak oleh gereja atas nama sekian-sekian, atas nama agama. Bila mereka nak memberi idea-idea baru dalam sains sebagai contoh, ia ditolak oleh agama. Sehingga masyarakat Barat memberi zaman evolusi manusia. Pertama, pada zaman yang dikenal sebagai zaman khurafat. Ini tak betul semua. Yang kedua ialah zaman tadayun, zaman beragama. Ini zaman pertengahan. Yang ketiga ialah zaman ilmu, kemuncak. Islam tidak memberikan membahagian zaman seperti itu. Sebab ilmu dan Islam tidak boleh dipisahkan. Kerana ayat yang pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baik, orang-orang yang mengatakan bahawa dengan Islam kita akan mundur ke belakang, kalau berniaga kita akan rugi, kalau memerintah kita akan mungkin bankrupt dan sebagainya. Kerana pertama mereka tidak faham Islam itu sendiri. Kerana Islam tidak difahami daripada sumbernya. Islam difahami daripada melihat beberapa kelibat orang Islam. Sebagai contoh, dia orang Islam yang korupsi, oh ini Islam korupsi, mudah dirasuah. Atau dia melihat orang Islam yang agak terlebih kerohaniannya. Bila bekerja banyak cuti. Kenapa? Oh, saya hari raya Ustaz cuti sebulan. Allah. Ini Islam katanya. Saya kalau raya puasa sebulan saya tak berniaga. Ini Islam katanya. Saya kalau Idul Adha saya tutup sampai habis lembu dikorbankan. Allah. Ini Islam katanya. Sedangkan bila kita membaca suratul Jumaah, apa kata Allah? Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sahaja sembahyang, maka carilah rezeki. Seolah-olah kalau kita faham dalam Islam tak ada hari cuti. Islam tidak pernah mengadakan hari cuti dalam Islam. Allah. Hari cuti ini bukan datang daripada agama Islam. Tapi ia datang daripada sifat atau kita sebutkan sebagai evolusi ekonomi Barat. Dalam Islam tidak ada istilah cuti. Ada ruang kita bekerja dan bekerja setiap hari. Kalaupun datang hari Jumaat, kita cuma berhenti ketika mana sebelum azan Jumaat dikumandangkan, maka kita pergi. Kemudian kita kembali berniaga. Kita kembali mencari rezeki. Kalau Islam dipraktik seperti itu, maka Islam akan berjaya, akan untung. Ini dia berniaga satu hari, dia cutinya sebulan. Dia berkata ini Islam. Sebab yang berniaga tu pakai kopiah dan jubah. Ini Islam. Lalu orang melihat, oh berniaga macam ni memang rugi. Sebab itu perkara pertama yang kita perlu betulkan ialah bagaimana seorang itu memahami Islam dengan sumber yang sebenar. Yang kedua, bagaimana dia melihat contoh-contoh yang sebenar dalam Islam.
Dan yang ketiga, bagaimana keinginan dia untuk mempraktikkan sesuatu memang benar-benar mengikut cara Islam. Kalau dia gagal memahami 3 elemen itu, maka dia tak akan lihat Islam dengan cara yang sebenar. Allahu Akbar.